Maka daripada prinsip utama ini terpecah ataupun terurailah pelbagai prinsip lain yang menjadi asas bagi pegangan ahli sunnah dalam perkara agama ini secara keseluruhannya. Maka dalam konteks dakwah, perkara pertama, prinsip pertama ialah prinsip menunaikan tanggungjawab dakwah. Itu prinsip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia jadi satu kewajipan. Maka prinsip ahli sunnah ialah menjunjung perintah ini. Orang Melayu sepatutnya kena ikut ulama kalau nak selamat. Kena ikut tafsiran ulama dalam memahami agama. Sekarang ini ada pertubuhan perkasa hebat, tapi saya nampak majoritinya nasionalis Melayu. Tak nampak lagi muka-muka ulama yang betul-betul hebatlah dalam barisan perkasa itu. Saya bimbang gini, kalau tidak dipandu oleh para ulama yang boleh menjadi penasihat, maka dia akan jadi emosional jugalah. Sentimen yang tidak terkawal. Kerja dia nak tunjuk perasaan, nak berarak, nak silap-silap bakar rumah ibadat misalnya, bukan? Jadi ahli sunnah dia kaitkan dengan ulama dalam memahami nas agama. Jadi semangat saja tak cukup. Jadi orang Melayu kalau nak selamat mesti merujuk kepada ulama muktabah. Tak boleh tafsirkan agama itu mengikut sentimen kemelayuan yang sebenarnya melebihi daripada yang dikehendaki oleh syariat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kewajipan menunaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar ini dijunjung oleh ahli sunnah, dan kewajipan ini mereka junjung dengan dipandu oleh garis panduan syariat itu sendiri. Ahli sunnah adalah golongan yang sederhana dalam melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Sederhana dalam arti kata mereka terletak di antara dua bentuk tindakan ataupun aliran yang melampau. Aliran yang tak peduli langsung tentang tanggungjawab dakwah ini, dia ikut apa saja orang buat, dia ikut. Orang nak buat apa pun dia biarkan. Itu melampau. Sebab dia tak pikul tanggungjawab yang dikehendaki oleh agama. Sedangkan akibat daripada pengabaian ini amat besar. Allah SWT melaknat Bani Israel disebabkan mereka tidak menunaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, tanggungjawab dakwah ini. Ini disebut oleh Allah SWT dalam firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah laknat. Jadi tak peduli langsung itu mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita cuba setakat yang kita mampu untuk berdakwah kepada masyarakat. Tetapi oleh kerana ada pihak-pihak yang cuba maknanya menyekat gerakan dakwah itu, maka dia guna pendekatan yang agak kasar dan sebagainya nak sekat gerakan dakwah ini. Macam mana nak sekat? Kita tak boleh nak gambarkan orang nak menyampaikan ajaran Islam dengan manhaj, dengan pendekatan yang dikehendaki oleh agama, tiba-tiba dia nak sekat.
Jadi bercanggah dengan prinsip agama. Bercanggah dengan prinsip agama. Kalau kamu rasa apa yang disampaikan itu tidak betul, maka bawa berbincang. Ada cara untuk menyelesaikannya. Bukan dengan cara menyekat terus. Malah menyekat, usaha dakwah ini menyekat prinsip dalam Islam, prinsip agama, iaitu menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kemudian dari sudut yang lain pula, satu lagi bentuk aliran melampau ialah terlebih bersemangat sehingga melepasi sempadan syariat. Ini yang kita katakan unsur-unsur teroris ataupun terorisme ataupun keganasan ini. Bila terlalu bersemangat sehingga menggunakan kekerasan pada tempat yang tidak sepatutnya, maka boleh menimbulkan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat, menggugat keamanan masyarakat dan sebagainya. Ini dua bentuk aliran melampau. Ahli sunnah duduk tengah-tengah antara yang mengabaikan langsung dan antara yang terlebih bersemangat.